Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adibah dan anda sedang menonton Al-Afiah Titi channel di mana sekarang ini kami up lagi, kalau selama ni kami selalu menyajikan video-video dakwah pendek untuk anda. Tapi kali ni kami rasa kami nak menyumbang lebih sikitlah kepada perkembangan ilmu macam tu. Jadi kami bawakan topik-topik yang lebih tuntas, semasa dan menarik, dan kami sekarang nak fokus kepada isu kesihatan mental. Memandangkan, kita tahu isu adalah isu yang sekarang ramai orang boleh relate dengannya, menghadapinya, dan hari ini saya tidak bersendirian. Saya bersama dengan seorang tetamu yang cukup hebat, iaitu di sebelah saya ada Dr. Tengku Nur Akilah yang merupakan seorang pegawai perubatan sarjana dan sekarang ini bertugas di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Kanak-kanak dan Remaja di Hospital Wanita dan Kanak-kanak KL. Panjang tu. Di Hospital Wanita dan Kanak-kanak KL, Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental. Betul, Doktor? Betul. Jadi memang orang yang tepat untuk topik kita pada hari ini sebab kita nak mengaitkan bagaimana isu kesihatan mental ini memberi kesan kepada kanak-kanak. Biasanya kita fokus kepada orang dewasa, tapi sebenarnya satu dapatan survey di Malaysia mendapati seramai 424,000, ni dalam saat kita bercakap ni, 424,000 kanak-kanak sebenarnya menghadapi isu kesihatan mental. Jadi ini satu penemuan yang cukup memeranjatkan dan barangkali isu kesihatan mental ini difokuskan kepada orang dewasa je. Tapi sebenarnya kanak-kanak turut mengalaminya. Bahkan boleh jadi lebih membimbangkan kerana simptom-simptomnya ataupun ciri-cirinya tak dapat dikesan daripada awal. Kerana mungkin dah bercampur dengan sifat kanak-kanak, ya, tak dapat nak detect atau kesan daripada awal. So hari ini kita mengalu-alukan kedatangan tetamu kita hari ini, doktor yang saya dah kenalkan tadi, seorang yang saya rasa cukup kredibel untuk membincangkan topik kita hari ini. Jadi kalau kita lihat di antara faktor yang boleh mengelakkan daripada isu kesihatan mental ni menjelma dalam kanak-kanak adalah peranan ibu ayah. Betul eh? Betul. Kalau ibu ayah boleh ada ilmu mengenai cara parenting atau cara mendidik anak, cara membesarkan anak, adakah boleh mengelakkan daripada isu kesihatan mental ni daripada menimpa kanak-kanak? Itu soalan pertama saya. Okey. Terima kasih kepada Adibah, atas introduction kan dan persoalan. Betul lah seperti pada yang Adibah sebutkan tadi. Sekarang ni kita menghadapi ramai kanak-kanak ya. Kita jumpa ada masalah kesihatan mental, depression, anxiety dan ada macam-macam lagi lah. So, mungkin salah satu faktor yang boleh kita buatlah untuk mengurangkan atau menghindarkan daripada masalah ni lebih berluasa adalah dari segi parenting ataupun dari segi keibubapaan tersebut. Seperti kita sedia maklum kan, ilmu keibubapaan ni adalah ilmu sangat penting. Dia ilmu yang sentiasa perlu diupdate sebab kita lihat kan anak-anak ni pun macam-macam gayanya. Ada yang makin besar makin mencabar kan, dan kita lihat banyak cabaran dari segi kalau kita lihat bukan sahaja dari segi masalah dalam rumah tu sendiri kan, dari segi sosial, dari segi ni kita punya gadget sendiri pun makin berluasa, dan benda tu kena sentiasa update. Kita tak boleh macam status quo je lah. Kita kena sentiasa fleksibel dan bersedia untuk belajar dan menimba ilmu. Maksudnya mak ayah ni jangan selesa dengan cara lama sebab cabaran pun berbeza. Betul. Mungkin mak ayah ni kita tak ada ilmu. Kalau kita bagilah kebanyakan lah, saya bukan cakap semua kan, kebanyakan ibu ayah dia belajar ilmu parenting daripada mana? Daripada
mak ayah kita jugalah kan, daripada orang terdahulu kan. Dan ada juga ibu ayah yang sekarang ni makin advance, dia dah cari banyak-banyak ilmu parenting, dan kita lihat dekat social media pun ada banyak kan orang Betul. post-post pasal parenting. Orang macam makin berminat nak mendalami parenting. Betul. Parenting, betul. Itu satu benda yang sangat baik, yang kita patut lihat kan, sangat positif. Kita nak mula kat ilmu parenting ni sejak bila? Kalau kita dah merancang untuk berkeluarga, untuk berkahwin, sebaiknya masa-masa muda kita sebelum kahwin tu kita dah mula-mula selak kan ilmu parenting ni. Kita kena dah cuba baca apa buku-buku yang berkaitan dengan parenting. Sebenarnya banyak sangat. Dari segi Islam itu mungkin kita boleh start baca. Dari segi barat pun ada banyak keluarkan ilmu buku-buku yang berkaitan dengan parenting. Dan kita boleh join juga course parenting. Dan jangan terhenti di situ sahaja. Sebab macam saya kata tu, kita kena fleksibel. Dan kita kena sentiasa update ilmu kita dari semasa ke semasa. Maksudnya kalau sesiapa yang nak berkahwin, sepatutnya waktu dia sebelum berkahwin pun sebenarnya dah boleh mula menimba ilmu untuk mendidik anak-anak. Betul. Mungkin seawal rasa memang nak ada anak kot, kan, berhasrat untuk ada anak. Tak kisahlah masih bujang, kadang-kadang ada impian, cita-cita, nanti aku nak anak macam ni. Seawal tu dah boleh. Ya, seawal tu. Dan sebenarnya kita pun ajar sikit-sikit anak-anak kita sebenarnya kan. Kita sebagai ibu ayah, kita dah start ajar anak kita ilmu macam mana, macam kita ada anak-anak remaja. Masa tu kita boleh selit-selitkan sedikit ilmu-ilmu parenting. Itu kita panggil indirect lah. Secara indirect. Masa anak kita belajar, ini peranan ibu, ini peranan ayah. Dan mereka banyak belajar daripada ibu dan ayah berkenaan dengan ilmu parenting. Sebenarnya tanpa kita sedari. So kita pun belajar daripada mak ayah kita juga. Belajar secara tak formal lah. Tak formal, betul. Dan macam mana Allah dah susun kan, bila kita dah pertama kali kita tahu kita dah mengandung, dia bukanlah seminggu 2 terus bersalin. Tak kan? Dari masa 9 bulan. Jika tak sempat pun 9 bulan tu ada masa untuk kita catch up. Betul. Jika dijadikan manusia ni mengandung ke sebulan 2 bulan, memang tak sempat lah nak buat apa kan. Tapi kita ada 9 bulan. Kita boleh rancang. Andai kata kita tak sempat nak belajar zaman muda kita, mungkin kita sibuk kan dan sebagainya. So 9 bulan tu kita dah boleh start rancang. Kita dah nak anak, apa yang kita nak buat. Selepas melahirkan pun proses berlaku juga. Dia bukanlah hanya kepada macam okey dah khatam buku ni, dah cukup. Tak, pergi kos tu dah cukup, tidak. Dia memang sentiasa ilmu tu sentiasa berterusan. Dan kita kena ada flexibility. Maksudnya ada rasa nak menimba ilmu. Bila orang ada bagi opinion, kita macam mudah untuk ambil. Bukanlah kita hanya kata tak boleh, ini kita rigid. Ini kita punya ilmu. Awak jangan pandai nak campur tangan. Supaya kita dapat menimba lebih banyak ilmu lagi. Kena bersifat progresif jugalah. Betul. Ilmu parenting ni kan. Sebab dia macam banyak sangat cabang. Banyak sangat. Sekarang ni saya pun tengok ada banyak sangat kaedah. Tak tahu kaedah mana yang betul. Macam mana kita nak pilih kaedah terbaik dalam lambakan info yang ada. Macam mana kita nak pilih kaedah terbaik untuk tahu sesuai tak dengan kita dan anak. Berbalik kepada tujuan hidup kita dekat dunia ni lah. Kan? Sebab banyak sangat benda, macam-macam pula kita tak tahu mana satu. So kita perlukan panduan hidup kan. Panduan hidup apa yang kita nak guna kan, untuk pandu kita nak memilih parenting apa yang baik, A ke, B ke, C ke, D dan seterusnya. So tujuan hidup kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah lah, kan, berpandu pada Islam tu sendiri. Benda tu sebenarnya dah memandu kita untuk memilih teknik parenting yang sesuai. Dan kita kena dengar jugalah banyak-banyak kajian kan, macam mana. Sebab ada setengahnya macam saya kata tadi lah, hanya satu method sahaja, dia tak boleh buka yang lain. Rasa ini macam ni terlalu barat sangat. Tapi sebenarnya kita kena bertanya dan menimba ilmu tu pada orang yang ada pengalaman dan juga orang yang pakar dalam bidang tersebut. Bukanlah kita hanya sembrono sahaja, bukan. Maksudnya kita kena mengambil ilmu tu dan tidak percaya 100% lah. Kita kena buat kajian kita sendiri. Tapis juga, betul ke apa yang diorang cakap ni, ataupun sebenarnya
benda tu terpesong daripada ajaran yang sebenar. Saya sendirilah yang dah berkecimpung dalam dunia ni, melihat ramai anak-anak yang ada masalah kan, macam mana masalah dari segi keibubapaan itu sendiri. Kita boleh suggest, kita ada buku ini, ada kos ni kan. Benda tu kita dah tahu benda tu adalah yang terbaik untuk ibu bapa tersebut. Tapi ibu bapa sendirilah kena ada proaktif tu lah untuk cari. Betul. Kena rasa nak Nak benda belajar. tu, nak belajar. Benda tu macam contohlah orang kata, oh dulu mak ayah kita tak ada pun ilmu-ilmu parenting, pandai je jaga anak. Macam mana pula bila orang bagi hujah macam tu kan? Perlu ke kita macam ni lah siap buat temu bual lagi dengan doktor. Lepas tu coach parenting pun sekarang banyak, ceramah-ceramah parenting pun banyak. Tapi mungkin ada orang cakap, dulu mak ayah saya tak ada pun ikuti kursus, elok je besar kita orang ni. Benda tu adalah berbalik kepada kita, balik pada mak ayah tu sendiri. Kan, melihat kepada dunia sekarang, bagi saya sendirilah kan, mungkin zaman kita kecil-kecil dulu tak macam sekarang, cabaran dia banyak sangat dari segenap dari segenap aspek. Contohnya dari segi gadget tu sendiri. Itu baru satu aspek. Dulu paling banyak pun TV lah. TV tu pun ada channel dia. Kan, betul. Channel yang macam kita follow je lah channel tu. Betul. Terhad lah. Terhad. Tapi sekarang ni dunia tanpa sepadan. Betul. Ada baiknya dan ada buruknya. So yang kita risaukan dunia tanpa sepadan ni akan memberi kesan negatif kepada anak-anak. Oleh sebab itulah ilmu parenting ni perlu dipelajari oleh semua ibu bapa. Ibu bapa kita dulu belajar secara informal. Daripada ikutan kan, apa yang mereka kaji juga kan, macam ni kan. So daripada tu mereka ajar didik anak-anak. Kita tak katakan mereka salah, tidak kan. Yang tu yang terbaik yang mereka buat ketika itu. Tapi semakin ilmu tu semakin luas kan. Okay. Dan kita pun semakin advance kan, semakin canggih. So apa salahnya kita menuntut ilmu kan, kita cari ilmu yang sebenarnya dah. Baik, tapi tadi kita kaitkan ialah persediaan jadi buaya, maka yang saya boleh simpulkan kita kena bersedia. Seiring dengan kemudahan yang kita kata Allah bagi sekarang ni, kita pun kena lebih bersemangatlah nak jadi buaya yang lebih baik. Tapi macam mana pula kalau tadi kita cakap pasal kesihatan mental, isu kepada anak-anak. Ada tak kaitan di antara cara pendidikan mak ayah ni terhadap kesihatan mental anak-anak? Sebab saya yakin tak ada mak ayah yang nak didik ataupun nak dera anak sampai mereka ada masalah kesihatan mental. Tapi ada tak kesan ataupun kaitannya di antara cara mak ayah mendidik anak ataupun cara mereka menjaga anak yang boleh menyebabkan anak tu ada isu kesihatan mental? Secara tidak langsung, kita bukan nak menyalahkan, cuma kita nak tengok kalau ada, apakah benda yang kita perlu elakkan. Anak-anak yang ada masalah isu kesihatan mental ni, Adibah, sebenarnya banyak faktor. Kan, banyak faktor dari segi sosial dia macam mana, dari segi dia punya biologi macam mana. Ada juga. Ada boleh jadilah. Biologi juga kan. And then ada juga faktor-faktor luaran, maksudnya ada dalaman dan luaran. Kan, luaran tu pun boleh dikategorikan pelbagai jugalah. Cabaran dekat sekolah, cabaran di rumah, cabaran dengan rakan sebaya kan. Itu benda-benda tu yang mempengaruhi emosi seorang anak-anak. So nak cakapnya rumah tu hanyalah sebahagian. Boleh jadi, tapi tak semestinya. Tak semestinya lah 100%, tapi nak katakan antara salah satu faktor daripada rumah juga. Okay, so rumah macam mana boleh mempengaruhi emosi anak-anak ni? Kita bagi contoh. Seorang ibu kan nak marah anak dia. Anak buat sepah lah contohnya kan. Ibu ni balik kerja penat-penat kan. Sempat nak makan lagi kan. Ambil anak, rushing sampai ke rumah. Sampai rumah, tiba-tiba nak sediakan makanan, anak ditumpahkan makanan pula. Kan. Mengamuklah maknya ni. Boleh jadi cousin. Boleh cousin singa kan. Dinosaur semua. Okay. So, apakah faktor yang menyumbang kan? Mak tu mungkin tidak bermaksud untuk marah anak tersebut kan. Tapi kita lihat faktor yang menyumbang. Okay. Contoh mak ni, kita tahu kadang ada penat, letih. Mak pun tak makan lagi kan. Kita tak tahu kat office tu jadi apa, kena marah ke dengan bos kan. Ada apa-apa kerja yang tak siap ke kan. So inilah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi emosi emak kan. Mak jadi
marah tanpa disedari. Kebanyakan bila emosi kuat ni kan, Adibah, kita punya tindakan tu di luar kawalan. Di luar kawalan macam mana? Otak emosi kita dah di hijack kan. Emosi kuat kita dah hijack. So yang banyak kita punya tindakan tu adalah luar kawal, di mana mungkin mak tu sebenarnya tak berniat pun nak marah anak dia. Tapi bila dia marah anak ni kan kita bayangkan anak ni dah berapa jam? 8 jam dekat taska kan. Ya. Ditinggal oleh mak dia. So balik tu mungkin tu ada momen yang paling indah. Dia rindu nak jumpa mak kan. Dan nanti nak pelukkan ibu cakap baik dengan dia kan. Tiba-tiba tanpa disedari dia tertumpahkan makanan. Dia pun tak bermaksud. Tak sengaja Tak kan? sengaja. Kita cuba guna kacamata anak. Kita lihat daripada kacamata anak. Anak akan lihat, wah, ibu marah. Ya. Kan? Dah lama rindu kat ibu tu tiba-tiba marah kan. Apa yang anak rasa? So benda ni jika kita lihat kan, sebenarnya kita boleh elakkan benda tu daripada berlaku jika seorang ibu tu dia tahu macam nak uruskan emosi. Itu yang susah. Kan? Sebab tu kita kena belajar, Adibah. Kita kena belajar benda ni. Okay, bila kita tahu kita ni jenis yang kalau kita tak makan, kita penat, kita akan cepat sangat emosi kuat. Kita yang tantrum. Kita yang tantrum. Kan? So kita kena elakkan benda tu berlaku. So sebelum kita ambil anak tu, apalah salahnya ibu dalam kereta tu makan dulu ke kan. Penuhkan keperluan ibu tersebut. Jika kita tak penuhi, kita sebenarnya tak dapat penuhi keperluan orang lain, iaitu anak kita. Macam mana kita nak didik mereka? Betul. So nak tak nak, ibu tu kena settle dia dulu. Tapi ada juga yang kata, oh nanti kesian kat anak. Lepas tu mak tak apa, mak memang berkorban. Berkorban lambat makan, berkorban tak rehat, tak tidur. Mungkin ada yang sampai dia kata nak buang air, nanti anak nangis. Jadi dia seolah-olah jadi macam mangsa. Macam mana tu ibu yang macam dia rasa dia berkorban. Tapi nanti bila anak terbuat sesuatu yang salah, dia menyinga lah. So, Macam mana kita nak counter perasaan tu? So ibu kena faham kan? Kan dia ada keperluan yang perlu dipenuhi. Dia still manusia. Dia manusia. Dia perlu penuhi keperluan dia. Macam juga bukan sahaja ibu, ayah kan? Atau sesiapa sahaja. Keperluan asasi iaitu makan, tidur kan? Apa lagi asasi? Rehat lah. Rehat. So benda-benda tu perlu dipenuhi sekadarnya lah. Bukannya pergi, maksud saya dia pergi makan yang macam mewah-mewah sampai lambat ambil anak. Pergi Bukan spa macam tu. siap. Pergi spa. Mungkin spa tu boleh, mungkin hari lain lah. Yalah. Kan tak adalah rushing nak ambil anak tu, time tu jugalah nak pergi spa. Sekadarnya supaya ibu tahu emosi dia kalau macam tak okey 100% dapat kurang 50%. Kan. Kalau tak, nanti dia sendiri pun tak dapat kawal emosi dia. Macam mana dia kawal emosi anak? So nak tak nak, ibu tu kena tahu dia punya keadaan macam mana. Dia yang penting seorang ibu atau ayah tu boleh dapat, boleh uruskan emosi dia, boleh kawal diri dia, barulah dia boleh kawal situasi di luar. Jika diri dia pun tak dapat kawal, luaran sebab akan jadi kucalana lah namanya, kacau bilau kan. Sebab bila ayah dah marah, so anak tu rasa macam takut, dia pun macam jadi tantrum kan. Kita pun bertambah marah, so jadi cycle, tak berakhir. Anak merasakan dia ditinggalkan dan dia rasa tak best. Lagi satu aura kan, bila kita emosi kita negatif kan. Memang ada ke aura tu? Anak dapat rasa. Betul. Dia dapat rasa. Transfer. Dia akan rasa macam tak okey. Sebab tu kalau tengok mak ni stres kan, anak tu suka buat perangai kan. Betul. Waktu kita tengah stres tu lah dia nak buat perangai. Macam mana tu? Itu maksudnya memang benda tu ada. Dia panggil aura lah yang. Jadi anak Anak boleh boleh juga merasa emosi mak. Macam mana mak boleh mak rasa happy, anak rasa happy. Mak rasa tak okey, anak tak rasa tak okey. Mak rasa dia pun akan rasa sedih. Maksudnya sangat penting kita nak jaga diri dulu, nak orang kata gembirakan diri dulu, nak elokkan diri dulu, barulah kita dapat jaga anak dengan lebih baik. Betul. Macam mana pula orang yang macam dia ada kisah silam, contohnya, oh saya ni garang sebab dulu ayah saya garang. Saya memang tak boleh tahan daripada nak pukul anak, misal kata, sebab dulu saya pun dididik dengan memukul.
Macam mana pula seseorang yang pernah mungkin melalui zaman didikan waktu kecil yang mungkin agak strict, mungkin agak garang, mungkin pernah dipukul, pernah dicubit ke, didera, mungkin sampai tahap didera, tapi dia merasa nak lakukan dia sama pada anak. Tapi dia dah ada ilmu, dia tahu benda tu tak bagus. Macam mana dia nak berdamai dengan keadaan tu? Sedangkan dia ada rasa nak buat kepada anak sebagaimana dia dididik. Kan ada kat depan kita. Tak nak garang. Tapi teringat dulu ayah pun garang. Aku pun garang lah. Macam mana tu seorang ibu atau ayah yang mungkin pernah diuji dengan proses pembesaran yang mencabar, dia nak mengubah diri dia. Kalau macam saya suka bayangkan macam dia nak putuskan rantaian tu. Daripada turun-temurun punya didikan yang mungkin kurang tepat tadi tu, ada mungkin menzalimi kanak-kanak kan, denda tak kena, tak sepadan dengan dia punya salah. Mungkin ada yang dibalik kata-kata kesat oleh mak ayah dulu. Macam mana dia nak elakkan diri daripada buat benda sama pada anak dia. So, tadi doktor dah cakap, kita model, kita tengok mak ayah, secara tak langsung kita belajar. Macam mana pula kalau yang belajar tu benda yang salah? Kalau kata kita macam mana nak unlearn benda tu? Jika ibu ayah tu ada pengalaman yang disebutkan Adibah ni, macam pengalaman yang trauma lah kan. Kita boleh sebut trauma, doktor? Boleh. Okay, Apa-apa yang kita rasa benda tu tak sepatut kita dapat, ataupun benda yang sepatut kita dapat, kita dapat. Itu kira trauma. Benda yang kita tak sepatutnya terima, kita terima. Ataupun benda yang kita nak tapi tak dapat, dapat beri kesan. Sepatutnya kita dapat, macam contoh sayang, kita tak dapat. Itu kira trauma juga. Oh, okey. Tanpa disedari. So benda tu. So ada mak ayah trauma lah. Trauma pada diri mak ayah. Trauma. Setiap kita semua adalah trauma kita kan. Sebab tak ada manusia yang perfect. Kan. So tapi yang penting, kita bukanlah nak menunding jari pada mak ayah kita ke kan. Sebab inilah kita jadi macam ni kan. Tidak. Kita meletakkan kekurangan pada kesalahan orang lain. Macam tu lah. Ya, betul. Itu bukan tujuan kita. Kita hanya nak kita sedar, saya masa dulu sekian-sekian berlaku kepada saya. So saya nak jadi lebih baik. Nak jadi lebih baik maksudnya nak didik anak kita yang lebih baik lah. Walaupun kita belajar parenting banyak-banyak pun kadang-kadang manusia memang ada buat salah juga. Ya, betul. Tapi yang penting dia sedar. Bila dia didik anak tu kadang-kadang ibu ayah akan terlepas. Betul. Tapi kita boleh berpatah balik, kita contohnya, sebagai contoh. Contohnya situasi tadi yang kita cerita tadi, mak balik anak tumpahkan makanan, mak terus marah. Kan? Bila mak akan automatik marah, tapi bila mak yang ada kesedaran, dia dah belajar parenting kan. Bila dia macam tu, dia dengar siaran kita ni kan, dia sudah belajar, dia akan fikir, kenapa aku marah? Pertama dia cakap diri dia, saya tengah marah. Itu satu benda yang akan membuatkan seseorang tu dia sedar, dia punya keadaan emosi dia sekarang adalah macam kalau kita boleh letak alam lah. Kan? So bila dia cakap saya tengah marah, saya automatik dia yang kontrol badan dia, bukanlah otak emosi yang hijack. Ataupun dia jadi autopilot macam dia bergerak je, ikut je apa-apa kan. Dia ikut amarah lah. Kita kata dia ikut amarah dia. Ikut emosi. Tapi so kita kena macam validate emotion tu. Kita kena sedar, kita kena aware, sedar kita punya keadaan sekarang macam mana. Saya tengah marah, cukup cakap macam tu pun sebenarnya boleh buatkan kita dah kontrol kita punya emosi. So bila dia marah tu, bila dia dah berjaya kontrol kan, bila dah tenang sikit, dia kena fikir balik, kenapa saya bertindak macam tu. So dia akan relate bila dia fikir dalam keadaan tenang. Waktu tengah marah kadang-kadang kita tak boleh nak hubung kait apa yang berlaku itu dengan yang kita punya pengalaman dulu. So kebanyakan individu dia boleh relate apa yang pernah berlaku sebelum. Sebelum ni masa kecil saya pun pernah kena marah. Saya tumpahkan makan, mak ayah saya marah. So saya tak langsung dia buat macam tu ke anak dia tanpa dia sedar. Maksudnya waktu dia marah tu dia tak adalah teringat dulu-dulu. Tak ada. Badan dia automatik dia marah juga. Dia dah biasa trauma dia dah save dalam badan. So macam tu lah, dia jadi macam autopilot lah, bergerak je. Dia akan buat mana yang dah disimpan dalam badan, dia akan dia punya reaksi tu lebih kepada benda
yang tanpa disedar lah. Macam yang boleh saya cakapkan lah. Sebab tu penting bila ada berlaku satu konflik ke kan, insiden ke yang tak best, penting untuk kita buat refleksi. Refleksi. Kita, Maksudnya kalau kita dah tersalah bertindak ya terhadap betul. anak. Terhadap anak, atau terhadap pasangan ke kan. Okey. Kita rasa emosi kita kuat sangat ketika itu. Tapi ketika itu kita tak faham kenapa tiba-tiba jadi macam ni. So kita kena ambil masa untuk tenang di diri kita. Kita kena cuba fikir, kenapa saya bertindak begitu? Mm-mm. Cuba cari alasan. Cuba cari sebab. 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 Okey, so kita boleh list sebab sekian. Macam saya kata penat, tak makan, semua tu. Dan mungkin juga saya masa kecil tu teringat macam mana mak ayah saya buat. So dia rasa bila berkaitan dengan masa lampau, emosi tu jadi lebih kuat. Kan trauma ni seolah-olah benda tu berlaku balik. Kan? Boleh jadi tak dia dah lupa kenangan tu. Dia dah tak ingat dah yang ayah dia pernah marah dia. Tapi benda tu berbekas dan memberi kesan kepada cara dia didik anak. Misal kata dia selalu dijerkah. Walaupun dia dah tak ingat ni ayah dia selalu jerkah dia. Tapi dia dah ada, doktor kata dia dah save And then dia buat benda yang sama pada anak dia. Dan dia pelik. Kenapa aku suka menjerit pada anak contoh? Rupa-rupanya dah bertanda pada pengalaman dia. Boleh jadi macam tu ke? Walaupun Boleh. dia tak ingat peristiwa tu. Boleh. Oh, Sebab kebanyakan trauma ni best kan Adibah kan. Kita kalau boleh kita ada ingat trauma. Kan otak kita ni Allah jadikan memang bagus, sangat bagus. Kan cara dia bekerja, benda yang kita tak nak disimpan. Otak tidak sedar. Kita ada otak sedar, otak suara sedar, otak yang sedar sekarang lah. Kita tengah boleh interaksi. Subconscious. Unconscious, subconscious, Conscious. Okay. So kebanyakan benda yang tak best kita dah save kan, kita tak nak ingat dalam kita punya otak yang tak sedar. Maksudnya kita dah tak ingat dah peristiwa tu, tapi kesan dia ada. Kita punya badan kan, kita punya diri, rasa, badan kita masih simpan benda tu. Jika otak kita ingat, tapi bila trauma ni mungkin kita boleh cakapkan sedikit lah kan, supaya boleh faham, para penonton boleh Faham faham konteks trauma konteks tu. Maksudnya trauma ni bila benda yang seakan-akan benda tu berlaku, badan kita akan ada reaksi terhadap benda tu. Sama ada reaksi dia tu macam-macam lah. Dia akan jadi terlalu exaggerate kan, terlalu berlebih-lebihan. Ada kadang kita macam freeze je, macam tak kaku kan. Ada juga kadang-kadang ada macam kita macam seolah-olah kita terpisah daripada dunia nyata pun ada jugalah. Maksudnya macam macam-macam reaksi trauma ni. Trauma ni benda tu dah berlaku yang dah lepas. Dan kita dah save dalam badan. Kadang-kadang minda kita tak ada ingat, tapi badan kita boleh ingat. Jika berlaku seolah-olah kejadian yang sama, seakan-akan seolah macam dah dia switch on. Switch on balik semua memori yang lama-lama tu. Walaupun dia tak ingat. Tapi badan dia ingat. Memberi reaksi yang sama. Masya Allah. Boleh menggigil kan. Dia macam switch on. Walaupun otak kita otak kita akan cakap, kenapa ya? Kalau dia sedar, dia akan cuba cari kenapa. Contohnya kan kalau doktor kata trauma, contoh waktu dia anak, contohnya ayah dia mungkin ada naik tangan ataupun memukul dia ataupun ayah atau mak dia. Tapi sekarang ni yang buat tu anak dia. Bukan dia yang hadap pukulan dan jeritan. Bila anak dia buat benda yang sama, boleh jadi ke trauma tu menyebabkan dia rasa nak buat benda yang sama pada anak dia macam mak ayah dia buat pada dia. Maksudnya, kalau macam kita trauma benda yang kita takut, kita yang hadap, kita badan akan takut lah, menggeletar kan sebab kita yang hadap. Tapi, boleh tak seorang yang pernah jadi mangsa, dia akan jadi orang yang lakukan pula? Kerana trauma. Saya cakap ni trauma zaman lampau dia yang dijerit, dia yang dipukul misal kata. Tapi nanti anak dia buat benda yang sama dia buat, dia yang memukul, dia yang menjerit. Boleh jadi macam tu ke? Boleh. Tapi macam dia tak sedar sebenarnya dia buat tu apa. Boleh jadi dia tak sedar ataupun sebenarnya dia sedar. Kan? Tak sedar ni maksudnya benda tu dia secara spontan. Bagi contoh lah, mungkin para penonton mungkin boleh mudah untuk faham. Contohnya seorang ibu tengah sibuk menyediakan makanan. Yang datang ziarah tu adalah nenek
nenek tu adalah mak kepada ibu tersebut Okey. kan. Okay. Ibu ni tengah kelang kabut lah menyediakan makanan tengah hari kan. Jam pun dah menunjukkan pukul 1, semua orang dah kelaparan kan. Ibu ni seorang-seorang berjuang lah siapkan makanan, tengah menyediakan makanan. Okay. Tiba-tiba anak pun kelapar juga datang ke dapur nak ambil biskut. Ambil biskut je, baru biskut tu tumpah. Abah Dia kerja. punya marah tu apa tu terlalu kuat, mak terus marah. Nenek yang tadi tu duk tengok mak tengah masak tu, sebelum tu nenek ada cakap lah bila makanan nak siap kan, semua orang dah lapar kan. Okay, mak dia lagi stres dengan nak kemas lagi biskut yang tumpah kan. So bila kita undur daripada scene tersebut, tengok apa sebenarnya berlaku dalam fikiran mak. Okay, mak marah anak sebab anak tumpahkan biskut. Okay, tapi sebelum tu apa yang berlaku, kita tengok mak kalut tengah siapkan makanan. Masa zaman kecil, mak ni selalu direndah-rendahkan oleh nenek mak dia sendirilah. Kan? Mak kepada ibu tersebut. Apa dia buat semua tak kena, awak ni memang tak okey. So dia ada low self esteem, keyakinan yang sangat rendah. Dan bila mak dia cakap makanan tak siap lagi ke kan, dah pukul 1, seolah-olah dia rasa dia punya trauma di masa kecil tu berlaku balik. Dia Perasaan selalu direndah-rendahkan perasaan tu direndah-rendahkan tu berlaku balik. Sebab tu benda yang kecil dia rasa sangat besar. Yelah, Soalnya bendanya simple je, nak bagi makan. anak bagi tumpah biskut, bagi je lah biskut tu kan. Masalah biskut tu. Tapi dia punya respon tu, reaksi dia tu terlalu berlebihan. Dan ketika itu kita lihat trauma tu lah, mak tu sebenarnya tak niat pun kan. Nak marah anak tu, ataupun nak pukul anak tu. Ada kadang-kadang mak tu dia takut anak ni jadi macam dia. Maksudnya contohnya, bagi contoh, mak ni belajar apa yang dia berlaku masa kecil ya. Contohnya ayah dia pukul dia supaya dia jadi lebih bagus. Kan, lebih teratur. Contohnya kalau buat salah sikit, ayah akan pukul. Jadi fizikal punya ni lah, punishment. So untuk anak, dia rasa nak mengelakkan anak dia buat salah juga, dia buat benda yang sama. Tanpa dia sedari. Tanpa dia sedar. Dia tanpa sedar, ataupun kalau yang sedar tu memang dia nak Sama. balas dendam. Tapi ibu ayah ni sebenarnya dia sayang sangat anak dia kan. Betul. Kita jaranglah jumpa ibu ayah yang tak sayang. Ibu ayah dia kebanyakan dia sayang sangat anak dia. So dia tak nak anak dia tu mungkin jadi teruk kan. Tu terpaksa lah guna physical punishment. Macam tu, rotan. Sebab dia rasa kalau benda tu lah method yang dia jadi hari ni, dia jadi baik hari ni. So dia nak aplikasi kepada anak. Sebab kebanyakan ibu ayah memang sangat sayang anak. Saya percaya para penonton kita pun kalau boleh kan, memang sayang sangat anak. Mungkin tak ada niat pun nak cerita rotan ke, nak marah ke kan. Kadang-kadang kalau tu mungkin menyesal. Menyesal sangat. Menyesal. Sebelum bila menyesal tu, penyesalan tu dah tahu lah kenapalah. Kita akan rasa down kan. Kita rasa macam saya lah ibu yang tak guna kan. Betul. Tapi sebenarnya kita dah buat yang terbaik kan. Ibu ayah tu dah cuba yang terbaik. Itulah yang terbaik yang kita buat. Tak apa, ada normal, ada salah, kita belajar. Jadi macam mana tu kalau contoh memang dia tahu, dia rasa dia ada trauma, tapi dia macam dia nak mengubati ke diri dia? Maksudnya dia tahu dia ada kecenderungan untuk berlaku buruk kepada anak lah. Contohnya dia tahu jerit tak bagus tapi terjerit. Mungkin sebab dulu mak dia pernah jerit kat dia ke. Dia tahu pukul anak tak elok tapi terpukul juga. Mungkin disebabkan oleh yang tadi lah, dia masih ingat lagi cara dia diperlakukan. So ada tak cara macam mana kita nak hentikan kitaran abusif ni? Kitaran yang mendidik secara ganas dan zalim mungkin, supaya kita ni bertindak betul-betul ikut ilmu yang kita ada. Dapat, kalaupun mungkin kalau ada pun tauladan yang buruk, kita dapat ambil iktibar, tak buat kesilapan yang sama. Macam mana seseorang dia boleh larilah ataupun buang balik perangai-perangai tu? Parents rasa dia ada masalah untuk uruskan emosi kan, disebabkan kisah lampau, tak dapat nak lepaskan diri pada ikatan kisah lampau tersebut. Kadang orang kata, dia mungkin cakap, oh saya ni ayah yang baran. Mungkin dia senang, dia label macam tu. So
perlu dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan. Rawatan, terapi untuk kita bantu. Okey. Kena buka ruang. Untuk buka ruang supaya diri dibantu supaya kita dapat bantu anak-anak kita. Apa tu sebenarnya nak marah semua tu maksudnya bukanlah salah 100%. Ya, betul. Tapi ketika sebab kita kena pertimbangkan kan. Tak ada jadi ibu ayah terlalu macam anak-anak semua bagi kan. Kadang-kadang kita kena strict. Betul. Kadang kena ada elemen marah juga kan untuk dalam strict tu. Tapi macam mana gayanya kan. Yang penting ketika kita mendidik anak tu, kita kena mendidik anak tu dengan sedar. Itu yang keyword dia lah. Mendidik anak dengan sedar. Maksudnya kalau pun kita marah dan tegur sebab kita nak anak tu elok. Ya, Maksudnya betul. kita sedar bukan sebab aku sedang marah maka aku marah anak. Dia tak nak jadi macam tu. Bukan driven by emotion lah. So macam kalau kita rasa kita terlalu emosi kita kuat sangat kan dari Adibah, kita kena cool dulu, kita kena tenang dulu. Sebab kita takut tindakan atau tindak tanduk kita seterusnya bukanlah disebab kita nak mendidik tapi lebih kepada emosi. Betul. Nak lepaskan. Inilah macam punchback lah kan. Kalau sebab emosi mesti kita akan menyesal kan. Kalau kita seorang yang sedar lah, lepas tu menyesal. So benda tu perlu diingatkan lah. Sebab ibu ayah ni kadang-kadang dia ada banyak-banyak cabaran kan. Anak-anak pun banyak-banyak ragam. So elemen strict kan, elemen kasih sayang kan, perlu dipertimbangkan dengan sebaiknya mengikut fasa usia anak-anak tersebut. Dan jika ibu ayah rasa dia struggle sangat kan, dia tak boleh. Dia rasa macam saya dah buat dah teknik-teknik semua kan. Dah cuba cool down tapi tak boleh juga. Masih terikat lagi dengan kisah lampau kan. Tak boleh nak pergi lebih jauh kan disebabkan kisah lampau tersebut. So perlu minta nasihat dan rawatan. Itu yang terbaik. Ibu sihat, ayah sihat, insya-Allah anak akan sihat. Kita nak benda tu menjadi lebih baik. Kita bukanlah nak blame siapa-siapa sebenarnya kan. Betul. Kan kita bukan nak salahkan tuding jari orang lain ke, mak ayah ke kan. Kadang-kadang benda-benda tu bukan disebabkan mak ayah kita kan. Kadang-kadang disebabkan faktor sekeliling juga. Betul. Kita duduk nenek ke ataupun makcik-makcik ke kan beri trauma kepada kita kan. Kita dekat. Dekat masa kecil. Apa tu ataupun cikgu ke, kawan-kawan ke kan. Benda-benda tu banyak sangat faktor. Bukan sahaja ibu ayah kita yang membuatkan kita jadi ni, tapi sebenarnya banyak faktor yang perlu diurus dengan baik. Kalau kita blur sangat macam tak tahu dah tak jumpa jalan kan. Ketika itulah kita sepatutnya minta pandangan ataupun minta bantuan pada orang lain. Maksudnya kita patut sedar kalau kita dah macam sering kali tak dapat mengawal diri. Sering kali terbabas perlakuan daripada menegur dengan baik. Banyak kali sangat berlaku. Maksudnya dah tiba masa untuk dapatkan rawatan profesional. Betul tak? Betul. Ada juga itu kita ada dua ekstrim lah. Satu mak ayah yang macam terlalu marah, nak naik apa tu kawan. Ada juga mak ayah macam lantaklah nak buat apa. Dia relax sangat pula. Saya tak kisah kan. Kan para penonton kata tahu. Adakah dia tak kisah tu disebabkan dia tu ada depression? Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Dia macam mak ayah ni ada dua macam terlalu ni garang marah kan. Satu terlalu macam biar neglect. Abaikan lah. Kan macam tadi kita definisi kita kan. Patutnya mak ayah tu dia yang bagi kasih sayang. Tapi dia tak boleh nak bagi kasih sayang sebab dia pun tak ada kasih sayang tersebut. So dia macam entahlah jadi apa. Yang penting makan, minum, mandi apa semua tu. Jaga fizikal saja. Kan. Dia, dan benda tu kita kena tengok juga. Kenapa terlalu macam anak buat dia pun tak kisah kan. Takut mak tu pun sendiri struggle dengan dia punya emosi. Sebab tu mungkin depression. Sebab saya nampak kalau emosi ni kita nak lempias. Macam marah ke, nangis ke kan. Tapi macam mana neglect, pengabaian boleh salah satu tanda juga. Sebab mak tu sendiri dia, contohnya kita bagi mak yang depression. Dia tak nak jumpa orang, dia tak rasa ada motivasi untuk didik anak. Dia yang penting bagi dia pun rasa berat nak uruskan diri dia. Nak uruskan anak, dia rasa asalkan anak saya ni hidup, makan, minum, mandi, cukup.
Tapi lebih pada tu dia bukan dia tak nak bagi, dia tak mampu nak bagi. So, dia sendiri pun tak okey. Kan. So benda tu ataupun kadang-kadang mak tu dia dia contohlah kan dia rasa macam dia mak yang tak low self esteem. Saya mak yang tak boleh. Kan bila anak dia buat hal sikit dia rasa dia tak boleh nak hadap benda tu. Baik dia just apa tu Dia escape lah. dia escape lah. Okey. Tapi escape dia tu tanpa dia sedar lah sebenarnya. Dia rasa tak boleh jadi mak anak saya buat hal apa semua kan. Tapi dia rasa bebanan nak jadi ibu ayah tu terlalu berat. Yes. So dia macam escape. Dia macam larikan diri ke. Kan dia betul tengok masalah pun dia rasa macam okey je. Maksudnya dia tak rasa nak berlebih-lebihan tengok anak dia mungkin ada struggle dalam belajar pun dia rasa macam dia dulu pun struggle tak ada orang nak tolong kan. Dia pun tak reti macam mana nak uruskan benda tu. So dia ada dua ekstrim yang satu sangat-sangat marah-marah, satu sangat banyak react. overreact. Satu lagi macam overreact. tak ada langsung. Relax sangat pula. Ada relax tu nampak. maksudnya dia relax, tak boleh nak ni. Abaikan. Macamnya tanpa dia sedar jugalah. Kita tak boleh blame mak ayah ni kan. Kita tak tahu mak ayah ni struggle macam mana. Maksudnya kalaulah ibu ayah tu ada yang macam overreact atau dia mengabaikan anak. Maksudnya dia bukanlah mengabaikan tak bagi makan minum tapi isu-isu yang berat-berat dia rasa tak nak uruskan. Boleh jadi dia pun ada underlying issues yang perlu dibereskan. Ya, betul. Betul Bukanlah semata-mata sebab dia tak pandai jaga anak ke, tak baik kan cakap macam tu kan. Bukanlah semata-mata sebab dia tu terlalu garang. Tapi mungkin dia ada isu-isu tertentu yang sebenarnya dia tak ingat tetapi memberi kesan pada cara dia mendidik anak. Boleh ke kita katakan macam tu? Boleh. Maksudnya bila kita dah dalam dunia psikiatri ni kan, psikologi semua, kita nak pandang seseorang tu, kita jangan cepat buat keandaian. Ataupun kita judge orang tu. Sebab kita tak tahu orang tu struggle dia macam mana. Kita tak pernah kenal dia. Kan? Walaupun kita kenal Adibah kan. Tapi kita tak tahu Adibah punya struggle ni macam mana. Kan macam mana dia datang hari ni atau macam tengok seorang ibu macam ni dia boleh datang kerja kan. Betul. Kita tak boleh nak judge dia ni. Kita kena tahu sebesikitlah apa cerita belakang. Macam tu je kita tengok mesti mak dia tak pandai ajar nak tengok anak ni nakal ke contohlah kan. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena faham dan kita kena bantu anak-anak tersebut lah kan. Sebabnya bila kita cepat sangat buat andaian, itulah ada label-label macam-macam lah kan. Label kadang tu sangat tak elok juga. Sifat orang sekarang ni dia nampak mak tu layan anak dia sekali tu dia dah cakap mak ni abaikan anak. Ini contohnya macam dia, yelah dekat contoh kat restoran sekarang kan ada orang mungkin dia nampak mak ni macam makan, tak ajak anak makan ke, makan bagi anak tengok gadget ke kadang-kadang manusia suka menilai, mak ni macam ni. Nampak mak tu marah anak sekali tu, mak ni garang sangat. Betul tak? Itu pun masalah juga Itu pun masalah. Sebab apa Adibah sebut pasal gadget waktu makan kan. Sebenarnya setiap keluarga tu tersentuh sikit lah kan. Perlu wujudkan waktu bersama, berkualiti. Masa berkualiti. Perlu ada budaya keluarga tu apa tu. Kan bila kita contohnya kita dah berkeluarga, apa budaya keluarga kita? Kita yang kena create nak wujudkan. Contohnya waktu berkeluarga kita bila waktu semua orang makan mesti bersama kan. Salah satu lah. Itu salah satu yang paling penting. Lah waktu makan nak buat apa lagi kan. Waktu lah kita bersosial, kita boleh anak-anak boleh lepaskan perasaan kan. Mak ayah pun boleh juga. Dan jika kita lihatlah kan ramai yang kita nampak banyak dengan media sosial juga kan. Kan dia cakap dengan diri sendiri jugalah kan, kita tak perlu dijari pada orang. Mungkin kita boleh limitkan kan. Kalau masa berkualiti kena betul-betul bagi masa. Dia benda ni kan kita belajar parenting apa semua kan. Tapi kasih sayang, ikatan antara anak dengan ibu ayah, benda tu perlu dibina. Dia bukanlah datang berbolek macam tu. Walaupun kita dah ilmu didadu ni penuh kan, ilmu segala bagai parenting, tapi kalau kita tak bina benda tu macam tu je lah.
Kan? Sebab bila kita aplikasi, maknanya kita bina tu aplikasi lah. Benda yang basic je kan para penonton boleh buat. Apa kita nak buat dengan keluarga kita ni? Waktu makan kena bersama, waktu solat bersama. Tetapkan beberapa Tetapkan. waktu lah. Kita setiap keluarga tu dia ada budaya tu. Budaya yang perlu diwujudkan, dipatuhi, diwujudkan. So bila anak-anak pun dah belajar, waktu maghrib isyak ni adalah waktu family time, waktu dengan family bersama. Tutup TV. Ha? Tutup TV Tutup kan. TV. Kan? Ikutlah macam mana gayanya family tu. Kena wujudkan. Kena wujudkan. Supaya anak dia tahu, walaupun mak sibuk kerja, ayah sibuk kerja, tapi ada masa kita bersama yang kita boleh macam kongsi perasaan. Mungkin nanti nak cerita kat mak lah waktu Masa nak cerita kat mak lah. Kalau tak ada macam masa lagi nak looking cerita. forward ya. Tak ada masa kan. Ya. Hari-hari semua sibuk. Makan pun seorang menghadap ke kiri, seorang menghadap ke kanan kan. Tak ada benda tu. So kita tak ada masa bila yang waktu yang boleh kita sharing kan, apa curhat. Hati dan perasaan. Susah hati dan perasaan. Benda tak ada. So perlu diwujudkan dan perlu dibina. Kan? Benda tu penting jugalah. So masa makan contohnya masa solat berjemaah, dia tak apa walaupun sekejap. Tak apa. Dia memang kalau masa berkualiti ni kena panjang aja. Sebab semua orang ada komitmen, dia lagi banyak, lagi bagus lah kan. Tapi sekurang-kurangnya ada. Adalah hari tu. Sebab nanti kebanyakan kita akan tanya, bila pesakit datang kan kita tanya, macam mana nak kena pasti budaya rumah kan. Entah makan pun, mak masak, semua pandai dalam bilik sendiri. Kan. Sekarang semua makan. Dan tak ada masa yang, bila masa mereka bertemu ni. Kan kita cari kan. Bila masa anak-anak bertemu dengan ibu ayah, bila masa ibu ayah sendiri bertemu sama ibu dengan ayah pun tak ada. Maksudnya mungkin jasad ada satu rumah. Jasad tapi ada. Sebenarnya tidak berhubung. Tak berhubung. Semua duduk bilik masing-masing. Kalau duduk atas meja pun, dekat meja pun, semua orang itulah mungkin dengan media sosialnya kan. Ini pun menarik juga topik doktor. Maksudnya kita semakin berhubung dengan orang luar tetapi semakin renggang dengan orang dalam rumah. Betul. Walaupun sebenarnya niat kita baik je. Sambil makan tu nak dengar ceramah. Ceramah tu baik kan. Ataupun apa-apalah kan. Susu masa ke berita ke kan. Tapi kita fokus kita tu bukanlah fokus pada orang yang sekeliling dia ada di meja makan tersebut. Kita fokus benda lain. So anak-anak ataupun orang sekeliling akan rasa macam tak selesa. Bukan tak selesa, mungkin rasa macam tak boleh nak berinteraksi. Yelah, macam kalau saya pun, kalau orang tengah dengar video ke, sampai tu cakap kita rasa tak serius. Tak serius kan. Kita pun rasa mungkin ini ada tempat untuk diorang luahkan. Ya. Baiklah saya luahkan kat kawan-kawan ke lagi nak dengar kan. Ataupun kawan-kawan kat media sosial, orang media sosial post je. Cepat je ada saya dengar ada juga hormon yang menyebabkan kita rasa seronok bila kita dapat perhatian di social media. Memang ada. Perhatian, semua orang perlukan perhatian. Adibah. Kita dari sekecil-kecilnya sampailah ke tua, yang orang tua pun semua perlukan perhatian. Jika mereka tak dapat perhatian tersebut Adibah, dia akan cari mana lagi tempat dia boleh dapat perhatian. Maksudnya dia memang nak dipenuhi benda tu. Sebab tu adalah naluri kebanyakan orang lah. Mungkin ada orang rasa dia tak perlu perhatian tu lain ceritalah. Tapi kebanyakan orang perlukan perhatian. Kan? Perhatian daripada ibu ayah, perhatian daripada kawan-kawan, perhatian daripada pasangan. Kan? Bila benda tu tak dapat, dahagakan perhatian tu sangat tinggi. So kat mana dia boleh dapat ni? Kan? Media sosial sekarang kita lihat banyak sangat perhatian kan? Ya, betul. So mudah pula hujung tangan. So mungkin itu yang menyebabkan mereka post media sosial. Untuk menggantikan perhatian yang hilang di dalam rumah. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Kita kena usahakan, kena bina. Bukanlah kata macam dah lewat tak je. Boleh dibaiki. Baiki. Hari ni kita mulakan. Hari ni juga kita bina. Benda tu boleh diperbaiki dan boleh makin lama kita belajar benda ni, kita boleh perbaiki dan daripada dalam usaha nak mencapai budaya, kan kita wujudkan budaya dekat rumah yang baik. So mesti ada konflik akan berlaku. Tak pernah makan sekali kan. Kan? Nak wujudkan. Itu cabaran juga. So cabaran, konflik, bila ada konflik berlaku, itulah interaksi akan berlaku lah. Konflik tu kena diuruskan, diselesaikan.
Betul, ada konflik, semua tak nak apa semua. Tak Ya, apalah, ayah buat lah. Itu tak bagus So, lah. kena bersedialah untuk menghadapi. Untuk menghadapi konflik. So, Mm-mm. bila kita hadapi konflik, semua anak A, anak satu ada pandangan, anak dua ada Ya, pandangan, tiga, betul. empat, mak ayah semua kan ada pandangan. So, daripada situ kita bermusyawarat apa toleransi yang kita boleh buat, kita wujudkan. Itu nama kesepakatan, Kesepakatan. kerjasama, Dia boleh mengeratkan lagi. mengeratkan betul. So, benda tu bila ada konflik, sebenarnya kita mengenali salah satu orang yang terlibat dalam konflik tersebut. So, daripada situ kita dapat wujudkan benda yang lebih baik sebenarnya. Ya, maksud- Jangan pandang konflik ni benda tak elok saja. Betul-betul. Konflik ni dari sudut pandang positif ada benda baik. Ya. Kalau saya kata yang penting jangan tinggalkan keluarga. Hadapi, urus konflik dalam Uruskan, keluarga. betul. Sebab hampir semua keluarga pasti ada konflik. Ya. Okey. Sebab tak adalah manusia tu bebas daripada ujian kan. Tak kita nak mula benda baru, contoh kan nak mula bina budaya mungkin tak pernah dibuat sebelum ni, kadang ada tentangan. Betul. Okey, jadi masya-Allah saya dapat terlalu banyak ilmu sekarang. Hari ni alhamdulillah daripada cara kita kena bersedia sebagai ibu ayah, bukan sahaja dari sudut membaca ataupun mendengar ceramah atau mengikuti kelas, tapi persediaan peribadi kita. Berdamai dengan trauma yang lalu, bukan berdamailah, kalau rasa teruk boleh menerima rawatan dan memenuhi keperluan kita sebagai ibu ayah supaya kita pun boleh memenuhi keperluan anak-anak, menjadi ibu ayah yang boleh bahagia supaya kita boleh membahagiakan juga anak-anak, sebab kita tak boleh beri apa yang kita tiada. Betul doktor? Dan doktor juga sarankan supaya kita binalah budaya. Paling-paling kurang mungkin sehari sekali ada makan bersama. Supaya ada waktu yang kita dan anak-anak boleh saling memberi perhatian tanpa diganggu oleh apa-apa luaran lah seperti gadget dan sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk topik ini saya rasa sangat banyak ilmu yang bermanfaat boleh kami dapat, dan saya sangat hargai kalau para penonton semua boleh klik butang subscribe. Kalau boleh kami nak sasarkan agar 50% daripada penonton yang view video ini yang mendapat manfaat, sekurang-kurangnya 50% dulu masa ni menjadi subscriber kami, kerana anda punya subscription bermakna untuk membuatkan kami terus boleh memberikan video-video yang bermanfaat untuk anda. Untuk Dr. Akilah, terima kasih banyak di atas segala ilmu yang dicurahkan. InsyaAllah kita jumpa dalam episod yang seterusnya bersama dengan Al-Afiah TT Channel.